Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Para pendengar Malam Mistik, kisah pada malam ini datangnya daripada Miss Panda ataupun Cik Panda. Kisah yang bertajuk Nak ikut boleh? Dalam cerita ini, cuba bayangkan, watak utama dalam cerita ini adalah diri anda. Bawakan diri anda ke dalam cerita dan sebagai aku. Jam 11.30 malam, aku baru sampai di tempat letak kereta di luar apartmen. Setibanya di tempat biasa aku meninggalkan kereta di bawah pokok jambu, aku padamkan lampu lebih awal, sedangkan kereta belum lagi berhenti. Satu bunyi dentuman di depan enjin kereta. Apa yang aku langgar? Tadi tak nampak ada apa-apa pun depan kereta. Mungkin aku terlalu mengantuk, terlalu penat menghadap kerja di kilang ubat. PKP, PKPB, PKPP dan kembali PKP yang tiada kesudahannya. Beginilah aku dengan kerja yang tiada berhentinya. Cemburu juga lihat rakyat Malaysia yang bekerja di rumah. Sedangkan aku harus keluar 8 pagi, pulang jam 10.30 malam. Keluar dari kereta, aku cuba melihat sekeliling kereta Viva aku sambil menghidupkan lampu suluh dari telefon pintar. Hujan gerimis menambahkan lagi kesejukan di malam hari. Sejuk yang mencengkam hingga ke dalam tulang. Setelah pasti tiada apa yang patut aku risaukan, aku terus melewati pondok pengawal keselamatan. Pakcik Seman tidur berdengkur di dalam pondok. Setiap hari, Pakcik Seman akan menegur aku bila pulang lewat malam. Tidak pada hari ini. Aku melangkah perlahan supaya tidak mengganggu Pakcik Seman yang tidur nyenyak. Sambil melangkah menuju ke blok 4, aku mula merasakan ada bunyi tapak kaki di belakang. Jarak dari pondok pengawal keselamatan ke blok 4 mengambil masa 10 minit. Lampu jalan pula rosak sejak semalam. Aku perlahankan langkah. Bunyi tapak kaki di belakang ikut perlahan. Aku mula cuak. Sejak tinggal di sini, belum pernah lagi diganggu makhluk halus. Meremang pula bulu roma di lengan dan tengkuk. Aku percepatkan langkah, biar cepat sampai ke rumah. Bunyi tapak kaki di belakang ikut laju. Aku hampir nak menyumpah dalam hati. Siapa yang mengacau ni? Aku cuba beranikan diri. Kira sampai 3, aku menoleh ke belakang. Hai, kakak. Nak ikut boleh? Maaf buat kakak terkejut. Seorang gadis dalam lingkungan 15 tahun memakai pijamas sedang tersenyum manja padaku. Terkejut akak, dek. Kenapalah tak panggil dari tadi?
Nasib baik akak tak pingsan. Aku mengurut dada yang sememangnya hampir nak pingsan. Waktu melajukan langkah tadi, dia tergelak kecil menunjukkan baris gigi depan yang hampir semuanya rongak. Nak ikut kakak boleh? Adik pun takut juga. Aku membalas dengan senyuman dan memberi jawapan boleh padanya. Aku terus melangkah laju. Bagus juga ada peneman, terdetik dalam hatiku. Blok mana, dek? Akak blok 4, tingkat 10. Soalku sambil berjalan mendahuluinya. Sama, Kak. Tingkat dan blok yang sama. Aku merasakan langkah budak ni agak perlahan. Dia sentiasa berjalan di belakangku, tepat-tepat membuntuti aku. Hairan juga remaja sepertinya berjalan perlahan dari aku. Ketika berada di depan lift, dia juga berjalan di belakangku dengan menundukkan kepala. Aku menekan butang nombor 10 sambil mengeluarkan telefon pintarku, melihat satu persatu pesanan WhatsApp yang masuk. Kakak kalau sunyi tinggal seorang diri, ajaklah adik temankan. Tiba-tiba suara manjanya menyapa. Aku leka membaca pesanan dari kakak. Kalau adik nak temankan kakak, boleh. Aku berhenti membaca pesanan, menoleh sedikit ke belakang. Dia berdiri membelakangiku. Ada perasaan tidak selesa dengan budak ini. Tak boleh, dek. Akak penat. Balik nanti akak nak tidur. Esok kena bangun awal. Akak kerja pagi. Aku cuba memberi alasan yang munasabah supaya dia tidak berkecil hati. Tapi kak, kaki adik sakit. Kepala pun sakit. Adik kena langgar bawah pokok jambu tadi. Suaranya sedikit demi sedikit bertukar kepada merintih. Hah? Kena langgar? Aku pandang dia dari kepala hingga ke bahagian pinggang. Risau juga kalau dia cedera. Aku perhatikan ada sesuatu yang aneh. Pijamasnya seperti terbalik. Butang pijamasnya bersusun di bahagian belakang. Disebabkan badannya agak hampir denganku, aku tidak dapat melihat ke bawah. Dalam hati berkira sama ada mahu pusingkan badan menghadap dia atau sekadar menghadap pintu lift. Sombonglah kak ni. Kakak dah langgar saya, menyombong pula. Kakak lupa ke? Dia mula menangis. Aku terkaku tak berani toleh ke belakang lagi. Apa sebenarnya budak ni? Bulu roma bukan meremang di lengan dan di tengkuk aja. Ini dah seluruh badan meremangnya. Aku pandang angka yang menyala. Tingkat 6. Hei, kenapa lambat sangat pergerakan lift malam ni? Tiba-tiba, di celahan pinggangku, ada 2 tangan putih, pucat, sedang memeluk dari belakang. Aku menoleh ke belakang. Kepalanya masih membelakangi aku. Tapi, kenapa tangan dia boleh memelukku? Kepala adik terpusing ke belakang, kakak. Tolong betulkan, boleh? Nafas aku mula sempit. Terasa oksigen tak cukup. Aku memang tak boleh panik. Ting! Tingkat 10. Pintu lift terbuka perlahan.
Aku menepis kedua tangan putih pucat itu dan terus berlari keluar. Kakak, betulkan kepala dengan kaki adik dulu. Tolonglah. Langkahku seperti telah melekat di atas lantai. Perlahan-lahan, aku berpusing ke belakang. Seperti ada kuasa yang mengarahkan aku bertindak begitu. Bunyi tapak kaki melangkah mendekati aku. Aku menggigil, tak dapat mengawal perasaan. Ya, aku melihat dengan jelas. Wajahnya dipenuhi darah hitam pekat. Kedua matanya merenung tepat ke wajahku. Senyumnya tidak lagi semanis gadis yang kutemui di luar bangunan tadi. Kedua tangannya dan badannya menghadap ke belakang. Aku cuba berpaling ke arah lain, tetapi kekuatanku hilang. Aku bagaikan dikawal olehnya. Kaki. Ya, kaki kanannya sedikit bengkok dan terpusing ke belakang. Sementara kaki kirinya menghadap ke arah aku. Langkahnya memang sukar kerana kedua kakinya tidak dapat melangkah dengan normal. Apa ni? Apa ni? Aku menjerit dalam hati. Suaraku terkunci. Hanya mampu mengeluarkan air mata. Semakin dia mendekati aku, semakin terasa sesak nafas yang tidak terkawal. Dia tersenyum lebar, menampakkan seluruh rahangnya. Ganti gigi adik ni, Kak. Bumper kereta akak memang keras. Bersepai gigi adik. Adik tak cantik lagi. Betulkan kaki kanan adik sekali. Adik susah nak berjalan. Kakak dan adik merangkak masuk ke rumah kakak. Aku cuma mampu menggelengkan kepala. Bila wajahnya merapati wajahku, pandanganku hampir gelap. Aku cuba bertahan untuk tidak tumbang di atas lantai. Waktu genting itulah satu suara menjerit menyapaku. Cik, kenapa ni? Allahu Akbar. Nasib baiklah Pakcik Seman awal meronda malam ni. Bayang gadis berhantu tu hilang dari pandangan. Kehadiran Pakcik Seman banyak memberi kekuatan pada aku. Sendi-sendiku sudah mula mampu bergerak. Aku balik ditemani Pakcik Seman. Tubuhku menggigil ketakutan. Selepas mengunci pintu besi, Pakcik Seman menyuruh aku masuk ke dalam. Tak perlu fikir perkara yang berlaku tadi. Aku hanya mampu mengiyakan. Pintu papanku aku tutup rapat. Aku kunci dari dalam. Bayangan wajah ngeri gadis tadi terlintas di depan mata. Kunci dan beg tanganku terlepas. Aku terduduk lemah di atas lantai. Sekali lagi, gadis itu muncul di depanku. Kali ini, dia dalam posisi merangkak. Aku berundur ke belakang bila melihat dia merangkak ke arahku. Ya Allah. Kaki kanannya terjongkik ke atas, manakala kepalanya menghadap ke atas juga. Dia menyeringai dan mengeluarkan bunyi yang menyeramkan. Ketika dia berhenti di depanku,
Aku memberanikan diri bersuara. Kenapa kau ikut aku balik? Aku tahu memang sukar menghadapi situasi sebegini. Apalagi melihat kepalanya yang terpusing ke atas. Dia menghampiri aku dari tepi. Dengan darah yang meleleh jatuh ke lantai. Dia memandang aku dengan sebelah mata. Mungkin payah untuk aku memalingkan mukanya. Aku cuba menahan diri supaya tidak histeria atau pengsan. Kakak yang jawab boleh ikut. Kakak lupa. Aku teringat soalannya sewaktu berjalan di luar. Nak ikut boleh? Pandanganku gelap. Tidak lagi. Sedarkan diri. Pesanan ikhlas daripada Miss Panda atau Cik Panda. Jika balik lewat malam, pastikan anda tahu dengan siapa anda berbicara. Pastikan orang itu cukup semua sifatnya. Sekian. Terima kasih, Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace.